Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pensyarah sekalian iaitu Dr. Arfa, Dr. Hasnul dan Tuan Mastur. Pada hari ini kami akan membincangkan tentang hasil tugasan kami iaitu gabungan 3 subjek iaitu BMMB 1104 Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, BMMB 1124 Literasi Bahasa dan BMMB 1134 Keterampilan Berbahasa. Pada hari ini saya Maisarah binti Karulka. Saya Auni Salha binti Muhammad Khair. Saya Khairul Nisha binti Ayub. Akan membincangkan tentang hasil tugasan kami iaitu kritikan sastera, iaitu terdapat dua sastra iaitu karya remaja dan karya dewasa. Pada karya remaja kami telah memilih novel iaitu Songket Berbenang Emas karya Khairuddin Ayub. Melalui novel Songket Berbenang Emas ini, karya Khairuddin Ayub, kritikan sanjungan saya berikan kepada pengarang kerana menghasilkan karya yang menampilkan elemen dan bahasa yang menarik dan adanya penggunaan puisi tradisional seperti pantun. Seperti contohnya, dalam bab 8, muka surat 69, ambil galah kupaskan jantung, orang Arab bergoreng kicap kepada Allah tempat bergantung, kepada Nabi tempat mengucap. Dan bab 28 pula, muka surat 245. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di bawah tangga. Makan sirih mengenyang tidak, kerana budi dengan bahasa. Di sini kita lihat bahawa pengarang mempunyai pemikiran yang bernas dan kreatif dalam menghasilkan karya dengan mengaplikasikan puisi tradisional seperti pantun dalam hasil penulisan karyanya. Dan pengarang juga dia telah memberi pengajaran dan menegur dengan menggunakan puisi tradisional ini kepada pembaca terutamanya dalam golongan remaja. Kerana apa? Kerana novel Songket Berbenang Emas ni adalah novel tingkatan 5. Okey, baiklah. Terima kasih Cik Maisarah. Seterusnya kita pergi kepada kritikan penganalisisan. Saya memetik satu petikan daripada novel ini. Bab 6 muka surat 47. Arus sungai berkeladak dan bergerak deras. Kanak-kanak menjadikannya sebagai pesta untuk mencari juara pereda arus. Yang belum puas akan berloncatan atau berjam-jam berendam. Yang kesejukan berpeluk tubuh di tebing. Okey, jadi daripada petikan ini saya melakukan analisis dari segi bahasa. Okey, kita tengok. Melalui novel Songket Berbenang Emas karya Khairuddin Ayub, kritikan analisis telah dilakukan dalam novel ini terhadap pengarang. Pengarang menggunakan bahasa yang senang difahami oleh pelajar. Memandangkan novel ini dikaji oleh pelajar tingkatan 5. Seperti yang kita tahu, novel Songket Berbenang Emas karya Khairuddin Ayub ini dijadikan bahan ataupun dimasukkan dalam peperiksaan tingkatan 5 atau SPM. Pelajar kena mengkaji novel tersebut dari pelbagai aspek. Jadi, kita kata dengan adanya bahasa yang mudah, ia dapat membantu pelajar supaya pelajar senang ataupun kita kata selesa untuk mengkaji novel tersebut. Selain itu, saya lihat tiada juga bahasa asing, contohnya seperti bahasa Inggeris ataupun bahasa rojak. Jadi dekat sini kita dapat lihat bahawa pengarang menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya di dalam novel Songket Berbenang Emas ini. Jadi saya rasa ini merupakan satu inisiatif pengarang untuk memartabatkan lagi bahasa Melayu. Okey, seterusnya kita pergi kepada analisis yang kedua iaitu dari segi watak. Okey, saya baca petikan yang saya ambil dari novel bab 6 muka surat 50. Engkau dah dihantar ke rumah orang gila ya?
Tanya Nekia apabila sudah sampai ke anak tangga terakhir. Dahlia tidak tahu apa-apa yang hendak dilafazkan. Perkataan orang gila amat memukul hatinya. Apatah lagi dilafazkan oleh neneknya sendiri yang melahirkan emaknya. Okey. Seperti yang kita tahu, kritikan penganalisis ini menggunakan 7 teori takwilah. Jadi saya lihat petikan ini menggunakan teori takwilah yang kedua, iaitu prinsip Rasul sebagai al-insan al-kamil. Okey. Menurut Samsina Abdul Rahman, al-insan al-kamil bererti manusia yang sempurna. Contohnya sifat Rasulullah SAW yang sabar menghadapi ujian dan dugaan. Okey, mari kita lihat melalui novel Songket Berbenang Emas karya Khairuddin Ayyub ini, kritikan penganalisisan dilakukan terhadap watak Dahlia yang sabar menghadapi ujian dan dugaan hidup. Dahlia bersabar ketika emaknya dihina oleh neneknya sendiri, iaitu Nik Kia. Kita boleh tengok daripada petikan yang Nik Kia telah menggelarkan anaknya, iaitu Saleha, orang gila, dengan panggilan orang gila. Macam kita tahu, sebagai seorang emak, sebagai seorang ibu, kita tidak bolehlah menggelarkan anak kita sendiri dengan perkataan ataupun dengan gelaran yang tidak baik. Kerana kata-kata seorang ibu merupakan satu doa. Jadi Dahlia juga dia tidak menjawab tomahan ataupun hinaan yang diberikan oleh Nik Kia kepada emaknya. Kerana Dahlia tidak mahu neneknya berfikir bahawa Dahlia ni seorang yang tidak beradab dan tidak menghormati orang tua. Jadi di sini kita boleh lihat bahawa pengarang memasukkan sifat Rasulullah SAW, iaitu seorang yang sabar menghadapi ujian dan dugaan, ke dalam watak Dahlia. Okey, seterusnya kita pergi kepada kritikan pendekatan. Saya baca petikan yang saya ambil daripada bab 14 muka surat 121. Okey, Taukelim memberhentikan motorsikalnya. Enjin masih berbunyi. Mahu ikan? Ikan percuma siapa yang tak mahu? Sela melati. Ya, percuma. Asal bayar cukup bulan. Bagai biasa, Taukelim akan membungkus sekilogram ikan. Okey, jadi melalui novel Songket Berbenang Emas karya Khairuddin Ayyub, kritikan pendekatan, iaitu pendekatan moral, dilakukan terhadap watak Taukelim. Yang kita tengok Taukelim ni dia mempunyai nilai bantu-membantu. Nilai bantu-membantu ni amat penting dalam hidup bermasyarakat kerana ia dapat mengeratkan lagi hubungan sesama manusia. Watak Taukelim yang juga suka membantu keluarga Dahlia dapat memberikan contoh yang baik kepada pembaca. Tambahan pula, Taukelim merupakan bangsa Cina. Kita cakap bangsa yang berlainan daripada keluarga Dahlia. Keluarga Dahlia berbangsa Melayu. Jadi ia dapat menguatkan lagi semangat perpaduan dalam masyarakat tersebut. Tolong menolong juga dapat memupuk rasa kasih sayang antara jiran tetangga, kawan dan masyarakat. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Cik Khairul Nisha di atas perkongsian kritikan pendekatan yang menarik itu. Baiklah, sekarang saya ingin berkongsi hasil analisis saya, iaitu kritikan penilaian. Baiklah, menurut novel Songket Berbenang Emas karya Khairuddin Ayyub, novel ini telah memaparkan seseorang yang berani, cekal, tabah dan kuat dalam menempuh dugaan. Melalui Songket Berbenang Emas ini, Khairuddin Ayyub telah menyikap sikap keberanian, kecekalan dan kesabaran sebagai tunjang utama jalan penceritaannya. Sikap watak utama iaitu dikenali sebagai Dahlia yang berkelakuan baik walaupun mempunyai pelbagai masalah, telah memperlihatkan dirinya yang sangat tabah dan positif bagi pendapat saya.
Sebagaimana yang kita dapat lihat di dalam petikan pada bab 50 pada bab 6 muka surat 54, iaitu tanpa membuang masa meskipun sudah lama tidak berenang, Dahlia segera terjun ke perut sungai. Arus begitu deras. Di perut sungai dia meraba-raba untuk mencari Said. Air yang pekat dengan sampah sarak menyebabkan pandangan di dalam sungai begitu gelap. Dia muncul ke permukaan air untuk menarik nafas. Kemudian menyelam lagi. Tenaganya yang tidak seberapa tetapi digagahi juga. Saat itu yang difikirkan hanyalah Said perlu diselamatkan. Jika Tuhan mengizinkan, pasti Said dapat diselamatkan. Dia meraba lagi di dasar sungai namun tiada. Baiklah, jadi di sini kita dapat lihat sikap Dahlia yang berani terjun ke dalam sungai walaupun dia sudah lama tidak berenang, dan dia juga tahu perkara tersebut boleh membahayakan nyawanya sendiri, bahkan boleh meragut nyawanya. Tambahan pula, air di dalam sungai yang dipenuhi dengan sampah sarak telah mengaburkan penglihatannya dalam mencari Said, dan dalam masa yang sama juga dia telah kehabisan tenaga, tetapi Dahlia tetap meneruskan misinya untuk menyelamatkan Said yang lemas di bawah arus yang deras. Maka begitulah serba sedikit peristiwa yang ingin ditekankan dalam songket berbenang emas. Berdasarkan teks peristiwa yang dipaparkan di dalam slide, sikap watak utama yang tidak mementingkan diri sendiri dan sanggup berkorban demi kepentingan orang lain mampu menunjukkan novel ini sebagai sebuah novel yang bermutu. Justru itu, novel Songket Berbenang Emas ini ialah merupakan sebuah novel yang penuh dengan pengorbanan, keberanian dan kecekalan. Amalan baik seseorang perlu diterapkan dalam diri setiap manusia di atas muka bumi ini. Ini kerana dunia pada masa sekarang memerlukan orang yang bersifat mahmudah, iaitu merupakan seorang yang mempunyai sifat yang terpuji dalam diri sendiri. Sebenarnya pelbagai nilai dapat pembaca dapati dan diteladani di dalam novel ini. Baiklah, saya rasa itu sahaja saya dapat kongsikan berkaitan kritikan dalam peristiwa ini. Sekarang boleh kita teruskan dengan novel dewasa pula. Ya, boleh. Sekarang kita akan teruskan kepada karya dewasa iaitu bertajuk Tom Biru Terakhir karya Ramli Awam Mursyid. Daripada melalui novel Tom Biru Terakhir karya Ramli Awam Mursyid ini, saya dapati bahawa terdapat pencampuran bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Sebagai contohnya, bab 1 muka surat 11. You dah pandai jadi pengampu Rashid, kata Dr. Haslina. Kritikan saranan saya berikan kepada pengarang untuk menggunakan satu rumpun bahasa sahaja iaitu bahasa Melayu. Seperti kita boleh tukar perkataan you itu kepada kau. Contohnya, kau dah pandai jadi pengampu Rashid, kata Dr. Haslina. Hal ini kerana dengan penggunaan bahasa satu rumpun bahasa sahaja iaitu bahasa Melayu, kita dapat mengangkat martabat bahasa Melayu dan tidak mempengaruhi pembaca dalam menggunakan bahasa rojak dalam kehidupan seharian, kerana bahasa rojak iaitu bahasa pencampuran bahasa Melayu dengan bahasa asing, contohnya bahasa Inggeris, boleh merosakkan bahasa rasmi negara kita iaitu bahasa Melayu. Seterusnya, kritikan penganalisisan. Kritikan analisis dilakukan berdasarkan prinsip yang pertama iaitu ketuhanan yang bersifat kamal. Takmilah bertunjangkan tauhid yang merupakan satu bidang dalam satu bidang yang menjadi asas kehidupan beragama Islam. Dalam novel ini, kritikan analisis terselah dalam watak Enjim yang berserah segalanya kepada Allah sewaktu dikejari harimau belang. Beliau bertawakal segalanya kepada Allah
dengan menyelamatkan diri supaya Allah dapat menyelamatkan dirinya daripada malapetaka. Dia mempercayai bahawa Allah bersifat yang maha melindung dan yang akan melindunginya dan hamba-Nya yang menimpa musibah. Contoh daripada peristiwa terdapat dalam bab 20, muka surat 146. Harimau sejurus, itu kedengaran binatang liar, itu mengaum. Namun Enjin sempat melompat di atas pokok. Enjin mengintai dari atas dan berfikir untuk melakukan sesuatu tindakan. Berbekalkan tawakal mentauhidkan Allah dan berniat di dalam hati, aku bertawakal kepadamu ya Allah. Enjin menggelongsor turun ke bawah walaupun mengetahui harimau belang itu datang hendak memburunya kerana harimau tersebut terhidu bau manusia. Seterusnya, kritikan penganalisisan seterusnya terdapat dalam watak Amirul, iaitu Amirul ni telah meluahkan segala isi hati dan kerinduannya terhadap arwah ayah tersayang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iaitu Amirul telah mengatakan di dalam hati melalui bab 4 muka surat 312, Allah yang Maha Agung, aku hamba yang lemah mengadu padamu. Sesungguhnya aku tidak tertahan menanggung rindu kepada arwah ayah dan umi. Berikanlah aku penawar untuk mengubati rasa rindu ini ya Allah. Hal ini menunjukkan bahawa beliau Amirul mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Maha mendengar segala rintihan dan doa hamba-Nya. Amirul juga menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagai tempat mengadu untuk merawatinya dan sebagai penawar kepada hatinya yang kosong. Selain itu, melalui novel Tombiro terakhir karya Ramli Awal Mursyid ini, juga saya telah memberi kritikan teguran kepada pengarang kerana adegan yang dikarang oleh pengarang mempengaruhi tanggapan sesetengah pembaca. Pembaca akan benar-benar mempercayai bahawa kuasa seperti psikik dan telepati itu benar-benar wujud pada sesetengah manusia. Hal ini akan mengakibatkan mereka mempunyai keinginan untuk mempunyai kelebihan tersebut kerana dengan kelebihan psikik dan telepati ni, mereka akan mempunyai kebolehan untuk mengangkat dan menggerakkan objek dengan hanya menggunakan minda. Seperti dalam petikan dalam bab 61 muka surat 433, saya pernah baca ada orang ini menggunakan kekuatan minda. Apa yang difikirkan mampu dizahirkan dalam suasana nyata walaupun apa yang berlaku bukannya betul, tambah Yanti. Psikik, telepati, cepat Sabturinah bersuara. Bukan juga, tapi alah, dah lupa pula istilah itu. Keluh Yanti. Ada segelintir manusia yang berkemampuan untuk menggerakkan atau mengangkat sesuatu objek menerusi kekuatan minda. Hurai Bahtiah serba ringkas. Gift, celah Yoh Kahjeng. Ya, anugerah. Yanti membenarkan kata Yoh Kahjeng. Jadi masa tu fikiran kita dikuasai soal Sabturinah. Mungkin pendek Bahtiah menjawab, seperti yang kita tahu bahawa manusia tidak mempunyai kuasa untuk menggerakkan sesuatu atau apa-apa sahaja. Dan setiap perkara yang berlaku ataupun kuasa yang dimiliki oleh manusia adalah terdapat daripada kegunaan dan makhluk lain seperti jin atau lain-lain, dan hal ini akan mengakibatkan manusia akan berasa diri mereka kuat untuk kuat daripada orang lain. Hal ini akan mempengaruhi pembaca untuk mempunyai kelebihan lah, untuk mempunyai kuasa untuk merasakan diri mereka hebat, dan saya akan memberikan kritikan teguran kepada pengarang untuk tidak meletakkan aspek yang sebegini dalam karya tersebut.
Baiklah, terima kasih Cik Maisarah kerana telah menyampaikan kritikan yang bernas. Sekarang saya ingin menyatakan hasil kritikan teguran saya di dalam novel ini. Baiklah, menurut novel Tombiro, karya Ramli Awam Mursyid, kritikan teguran diberikan kepada penulis kerana telah memaparkan nilai yang bertentangan dengan agama Islam, di mana watak tersebut yang dikenali sebagai teraji telah mengamalkan amalan gaib. Jadi mari kita lihat petikan yang telah saya petik di dalam bab 55 pada muka surat 389, iaitu mereka terperanjat melihat teraji dan pondok yang perlahan-lahan gaib dari pandangan mata kasar. Akar-akar pohon kayu muncul dari tanah dan tumbuh membentuk satu rimbunan. Anjing-anjing yang mereka bawa menyalak tidak henti-henti. Secara nyata, keadaan di kawasan itu tidak berubah. Baiklah, perubahan yang disaksikan itu sekadar wujud dalam minda sahaja. Jadi, kita dapat lihat di sini bahawa segala perkara yang dilakukan oleh teraji adalah perkara luar biasa. Dan kebiasaannya perkara tersebut telah dibantu oleh makhluk halus bagi menghalau musuh yang memasuki kawasannya. Dalam peristiwa tersebut juga diceritakan bahawa teraji telah membentuk rimbunan hasil daripada akar-akar kayu yang dikumpulkan bagi mengaburi mata musuh dalam mencari kedudukan teraji. Oleh hal demikian, saya mengkritik pengarang yang memaparkan peristiwa yang mengaplikasikan nilai ajaran sesat sebagaimana yang telah dilakukan oleh teraji. Saya juga ingin memberi teguran kepada pengarang kerana peristiwa tersebut mampu mempengaruhi minda pembaca untuk mencuba amalan gaib untuk kepentingan diri mereka sendiri. Walhal, amalan tersebut adalah dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa yang sama, ia boleh mensyirikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh hal demikian, sewajarnya peristiwa tersebut tidak diceritakan dalam novel ini bagi mengelakkan sebarang kemungkinan pembaca untuk melakukan perkara-perkara sesat yang dilarang di dalam agama Islam. Jadi itu mungkin serba sedikit, itu merupakan serba sedikit kritikan yang saya rungkaikan daripada peristiwa tersebut. Jadi sekarang boleh kita teruskan dengan Cik Khairul Nisha pula. Baiklah, terima kasih Cik Auni Salha. Seterusnya kita pergi kepada kritikan pendekatan. Saya baca petikan yang saya ambil daripada bab 29 ke surat 213. Lalu Ejim bersuara perlahan dalam satu nafas. Wahai Ejim Amaruddin bin Abdullah, dari Allah engkau datang dan kepada Allah jua engkau dikembalikan. Bersedilah untuk bersemadi dalam kubur yang sempit dan gelap ini. Apabila datang dua malaikat Allah yang bernama Munkar dan Nakir, maka janganlah engkau merasa gentar. Jawablah soalan keduanya. Tuhanmu adalah Allah. Nabi Muhammad SAW itu pesuruh Allah. Agamamu adalah Islam. Kitabmu adalah Al-Quran. Dan kiblatmu adalah Kaabah. Maka apabila engkau telah menjawab soalan kedua malaikat Allah dengan lancar, keduanya pun akan memberitahumu bahawa engkau sebenarnya telah dihidupkan atas dasar agama Islam dan engkau telah mati sebagai orang Islam. Kelak engkau akan dibangkitkan di padang mahsyar dengan akidah Islamiah yang engkau percaya itu. Baiklah, melalui novel Tombiro terakhir karya Ramli Awam Mursyid ini, kita dapat lihat bahawa pengarang telah menggunakan pendekatan ekstrinsik, iaitu pendekatan yang memberi fokus kepada agama, moral, sejarah dan politik. Jadi dekat petikan ni kita boleh lihat pengarang telah memfokuskan pendekatan agama. Okey, pengarang telah mencipta watak Ejim yang sentiasa mengingati mati. Sebagai kita tahu, kita sebagai umat Islam perlulah sentiasa mengingati mati kerana ia merupakan satu ibadah dan merupakan amal soleh yang akan diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana dengan mengingati kematian, kita akan menjadi orang yang sentiasa bertaubat
dan menyesali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Bukan sahaja kita, malah pembaca lain juga turut menjadi insaf dan akan sentiasa bertaubat kerana ajal dan maut tiada siapa yang tahu. Okay, seterusnya kita pergi kepada Cik Aunisara. Baiklah, terima kasih Cik Khairul Nisha di atas pendedahan kritikan novel ini. Seterusnya, saya akan teruskan dengan kritikan lain pula, iaitu saya mendapati terdapat kritikan sanjungan di dalam novel ini. Novel Tom Biro karya Ramli Awam Mursyid menarik untuk diperkatakan kerana sifat kasih sayang yang mendalam terhadap kedua ibu bapanya. Jadi, mari kita lihat petikan yang telah saya petik dalam novel tersebut pada muka surat pada bab 55 muka surat 391. Kedengaran pintu pondok dibuka, Teraji segera menoleh ke belakang. Selubung yang menyembunyikan wajahnya dibuka dan terjuntai ke belakang. Seelah senyuman melumuri wajahnya yang tidak normal itu. Apa yang berlaku tadi? Tanya ayah Teraji yang diwujudkan secara manipulasi khayalan. Cuma ancaman kecil saja, balas Teraji. Secara nyata, dia sebenarnya bercakap seorang diri sahaja. Kerana tidak pernah merasai belai kasih sayang ibu bapa, maka dia telah mewujudkan kedua-dua manusia itu secara khayalan yang nampak seolah benar-benar wujud. Ibu Teraji segera menerpa dan memeluk anaknya. Nasib baiklah kau tidak apa-apa nak, kata wanita itu. Kewujudannya juga dihasilkan menerusi proses yang serupa. Ayah Teraji datang menghampirinya. Mereka tiga beranak berpelukan. Situasi di mana kasih sayang keluarga seumpama inilah yang amat didambakan oleh Teraji. Dia berasa cukup bahagia dan gembira walaupun terpaksa hidup terpencil di dalam hutan keningau. Baiklah. Dari sini, pembaca boleh mengesani daripada peristiwa ini yang hanya berkisarkan watak Teraji yang sangat dahagakan kasih sayang daripada golongan yang digelar ibu dan bapa. Maka sebagai jalan penyelesaiannya, Teraji pun telah menghidupkan watak ibu bapa dalam dunia khayalannya sendiri. Walaupun dunia tersebut tidak wujud di alam nyata. Tetapi Teraji sangat seronok dan gembira dengan kehadiran ibu bapa khayalannya. Walaupun dia terpaksa tinggal di hutan pedalaman. Tetapi asalkan kedua bapanya hadir dalam hidup Teraji untuk menyinari kehidupannya. Jadi di sini saya ingin menyanjung pengarang yang telah mewujudkan kebahagiaan seorang anak dengan mendapat kasih sayang daripada kedua ibu bapa. Di samping itu pengarang juga ingin memberi didikan kepada para pembaca di luar sana supaya menghargai kedua ibu bapa yang telah menjaga kita daripada kecil hingga besar dengan bersusah payah bagaikan menatang minyak yang penuh. Sebagaimana yang kita dapat lihat di dalam dunia Teraji. Dia sangat gembira dengan kehadiran kedua ibu bapanya walaupun terpaksa tinggal di hutan. Jadi di sini kita dapat lihat pengarang ingin menekankan bahawa seseorang itu boleh bahagia dengan mendapat kasih sayang yang secukupnya daripada kedua ibu bapa tanpa mengira taraf kehidupan sama ada tinggal di bandar ataupun di kampung. Baiklah, saya rasa itu sahaja hasil kritikan yang dapat saya analisis daripada novel ini. Jadi boleh saya tahu jikalau masih terdapat info tambahan yang Cik Maisarah dan Cik Khairul Nisha ingin katakan? Baiklah, terima kasih atas perkongsian Cik Aunisara yang sangat menarik. Jadi saya rasa tiada apa yang perlu ditambah kerana perkongsian tersebut sudah pun sangat padat dan sangat menarik untuk saya mengetahuinya. Bagaimana menurut Cik Maisarah? Saya juga berpendapat yang sama dengan Cik Khairul Nisha. Saya rasa di sini sahaja hasil pendedahan dan analisis kritikan yang terdapat dalam novel remaja dan dewasa ini. Sekian terima kasih kami ucapkan kepada para pensyarah dan pendengar. Assalamualaikum.